Nanti nak solat maghrib. Kamu kan berpuasa hari ni. Okey, jadi cikgu bagi chance lah. Hazim nampak kurus sikit lah Hazim. Mana dia tu? Macam biasa je. Cikgu pelik lepas cikgu cakap kurus, kembang pula hidungnya. Okey. Okey, jadi untuk kelas kita petang ni, sebelum kita pergi lagi jauh, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi cikgu nak mula dah. Masa kita bab 7, masa kita bab 8 banyak sangat melukis. Tapi untuk bab ni tak ada lukis-lukis. Ada juga, ada lukis. Tapi lebih kepada pengiraan. Sebab tu cikgu nak kamu semua dalam keadaan bersedia. Ada kalkulator, ada kertas, ada pensel. Okey, jadi cikgu akan terangkan. Kalau siapa-siapa tak faham, tanya cikgu terus. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi dalam bab 9, ini bab kita yang terakhir. Ini adalah bab kita yang terakhir. Jadi inilah dia bab yang terakhir. Lepas tu, lepas habis bab ni kamu dah dikira senior. Senior dah masuk form 4. Orang kata dah standard 2 dah. Okey. Jadi dalam bab ni kita tengok hari ni kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Kita nak belajar tentang persamaan garis lurus. Apa yang dimaksudkan dengan garis lurus ni? Apa benda ni? Okey, jadi dekat sini cikgu nak bagi tahu kamu sesuatu yang ramai orang tak tahu. Okey, dekat sini nama dia adalah okey. Kalau kita nak cakap panggil kawan kita kan, Aulia, sini. Aulia yang datang. Takkan Siti Nuraini dah datang. Kamu panggil Aulia, tiba-tiba Siti Nuraini datang. Pelik lah. Jadi kamu panggil Faril, tiba-tiba Hazim yang menyahut. Ya. Jadi bukan macam tu. Jadi semua dalam dunia ni ada nama. Hazim nama Hazim, Faril nama Faril, Aulia nama Aulia. Jadi semua orang ada nama. Termasuklah dalam matematik yang dipanggil graf. Dalam graf kita ada paksi X dan kita ada paksi Y. Kita ada paksi Y, paksi X dan paksi Y. Jadi bila cikgu cakap graf, bentuk dia pelbagai. Bentuk dia ada macam-macam jenis bentuk. Sama juga dengan manusia. Kalau kita cakap Aman, namanya handsome, tinggi. Okey, itu ciri-ciri dia. Jadi dekat sini dalam graf dia ada satu graf, dia ada 2 graf, dia ada 3 graf. Dekat sini yang kamu nampak ni, graf ni pun ada nama. Dia ada nama dia. Jadi setiap graf bukannya berdiri dengan sendiri, dia ada nama dia. Jadi yang cikgu nak bagi tahu kamu, setiap graf ada nama. Setiap graf ada nama dia. Siapa yang habis dah belajar bab ni, bila dia tengok nama je, dia dah boleh bayangkan dah macam mana bentuk graf tu. Tapi kena study betul-betul. Okey, jadi nama dia dekat sini. Apa maksud cikgu? Okey, kalau dekat sini cikgu keluarkan, kita ada beberapa jenis graf. Dia ada beberapa jenis graf. Kan lain-lain bentuk ni. Okey, yang pertama sekali cikgu tunjuk dekat sini. Yang pertama, bila cikgu cakap, yang pertama kamu tengok nombor 1 ni. Yang pertama kamu nampak dia garis lurus. Jadi bermakna dekat sini nama dia linear. Nama dia linear. Ataupun nama lain dia garis lurus. Okey, garis lurus. Yang ni lah yang kita nak belajar. Yang ni lah yang kita nak belajar. Kita nak kenal ini. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita akan belajar tentang kuadratik. Ini kuadratik. Yang ni kamu belajar masa tingkatan 4 bab 2. Bab 1 ke bab 2? Cikgu lupa. Okey, ni kuadratik. Dia ada nama dia. Yang ketiga, dekat sini nama dia kubik.
Nama bagi graf ni adalah kubik. Dan yang keempat dekat sini dia ada nama lain dia, tapi cikgu bagi nama lain. Nama dia adalah pecahan. Jadi graf ni pun ada nama. Jadi bila kita kenal nama tu, macam kita buat orang, kita panggil orang. Aulia. Oh, Aulia ni macam ni. Aulia ni macam ni. Pakai baju ni. Pakai baju warna apa hari ni. Okey. Sama juga dengan graf. Kalau cikgu cakap, bila kamu tunjuk je cakap dekat cikgu persamaan tu, bila kamu tunjuk je, itu dia punya persamaan, cikgu dah boleh bayang bentuk graf dia. Sebab apa? Sebab kita dah kenal. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada persamaan garis lurus. Daripada banyak-banyak ni, ada 1, 2, 3, 4 jenis persamaan. Kita pergi kepada yang nombor 1, nama dia persamaan garis lurus. Cikgu kurang faham, kurang jelas. Macam mana kita boleh cakap dia persamaan garis lurus, cikgu? Okey, cikgu akan tunjukkan dekat depan. Ni semua definisi. Cikgu nak bagi kamu faham. Okey. Kalau cikgu cakap persamaan garis lurus, tengok dekat depan. Kita keluarkan satu persamaan garis lurus. Kita keluarkan satu persamaan garis lurus. Tak apa, cikgu bagi nama. Okey, persamaan garis lurus yang kita nak belajar dalam persamaan garis lurus ni, kita nak kena kenal. Okey, jadi dekat sini cikgu buat satu persamaan. Cikgu nak bagi kamu nampak. Kalau siapa-siapa yang tak tahu boleh tengok dekat depan. Boleh tengok kat depan, cikgu bagi kenal. Cikgu bagi kenal dulu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kalau kita cakap dia persamaan linear ataupun persamaan garis lurus, kita punya formula, dia punya nama. Nama asal dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, itu untuk linear. Kalau kuadratik, dia ada nama dia. Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan yang ketiga, kubik. Kubik Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D. Ni nama kubik. Pecahan. Pecahan adalah sama dengan Y A per X. Okey. Jadi dekat sini yang pertama-tama sekali adalah kita nak pergi kepada yang nombor 1, iaitu tentang linear ataupun garis lurus. Okey. Jadi boleh faham ke sampai sini? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan Y sama dengan MX tambah C ni. Okey. Jadi kita akan pergi kepada persamaan linear. Yang ini kamu belajar nanti. Ini nanti. Ini fokus kita. Maksudnya kita dah kenal dah. Yang kita nak belajar ni mesti dalam keadaan garis lurus. Okey. Jadi kita pergi pula kepada persamaan linear. Persamaan garis lurus. Okey. Kenapa boleh sampai ada satu bab yang menceritakan persamaan garis lurus? Okey. Persamaan garis lurus dia ada macam-macam. Dia ada macam-macam. Sebagai contoh, cikgu buat paksi Y dengan paksi X. Ini paksi Y, ini paksi X. Okey. Tengok kepada yang warna biru. Okey, warna biru, lepas tu cikgu buat pula garisan warna hijau. Lepas tu cikgu buat pula garisan warna merah. Semua yang dekat depan ni, kamu tengok dia adalah graf linear. Kita panggil dia graf linear. Graf linear ni adalah graf garis lurus yang datangnya daripada persamaan garis lurus. Jadi, dalam garis lurus tu, dia ada nama dia masing-masing. Yang biru ada nama dia yang tersendiri. Yang hijau ada nama dia yang tersendiri. Yang merah ada nama dia yang tersendiri. Kamu tak boleh cakap Y, kamu tak boleh cakap
semua tiga-tiga graf ni satu je nama. Salah. Siapa yang faham macam tu, konsep dia tak betul. Jadi sekarang, kita punya persamaan garis lurus, dia ada macam-macam. Selagi dia bentuk dia garis lurus, dia ada macam-macam. Dia boleh garis lurus ke sana, ke sini, ke situ, ke sana, ke sini. Macam-macam. Tapi, bila kita belajar hari ni, kita dah boleh agak persamaan garis lurus ni dekat mana garisan tu? Persamaan garis lurus ni dekat mana garisan ni? Jadi dia ada nama dia masing-masing. Okey. Setakat ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Hazim, setakat ni jelas lagi ke Hazim? Jelas Cikgu. Okey. Jadi, cikgu pergi nama. Cikgu pergi nama dulu. Kita nak kenal orang, kita pergi kepada nama dulu. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Macam cikgu bagi tahu tadi, dia ada banyak-banyak persamaan. Jadi, dalam satu persamaan ni, dia ada 3 nama. Dia ada 3 nama. Ada 3 jenis nama dia. Contoh, kalau cikgu cakap nak kawan kita tu nama Aiman. Badan dia besar. Kita boleh panggil dia Bob. Badan dia besar. Kita boleh panggil dia Bob. Lepas tu apalah, contohlah Aiman dengan Bob. 2 nama tapi menandakan satu orang. Sama juga dengan garis lurus. Dia ada 3 nama dia. Dia ada 3 nama. Yang ini jenis persamaan. Ini persamaan dia lain. Ini persamaan dia lain. Ini persamaan dia lain. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada dalam satu persamaan. Cikgu nak bagi kamu faham. Dalam satu persamaan, tengok tahu. Dalam satu persamaan ada 3 nama. Ada 3 nama yang mewakili untuk satu garis lurus. Apa nama-nama dia? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali, nama dia adalah persamaan am. Persamaan am. Nama dia adalah am ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil general. Okey, ni nama yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada nama yang kedua. Nama dia persamaan kecerunan. Kecerunan. Dan yang ketiga, cikgu pergi kepada nama yang ketiga. Nama dia adalah persamaan pintasan. Okey. Untuk siapa-siapa yang ambil English, dekat sini maksudnya general. General. Kecerunan dekat sini adalah gradient. Dan pintasan dekat sini maksudnya intercept. Okey. Ini nama dia. Ini nama dia. Okey. Jadi cikgu nak pergi kepada nama. Cikgu nak pergi kepada nama. Tadi cikgu ulang balik lesson kita tadi. Ada yang baru masuk. Okey. Cikgu ulang Last cikgu ulang. Okey. Dalam graf yang kita nak belajar ni, dia ada macam-macam jenis. Graf dia boleh jadi garis lurus. Graf dia boleh jadi senyum. Boleh jadi lengkuk macam ni. Boleh jadi terbelah macam ni. Jadi setiap bentuk ada ciri-ciri dia, ada nama khas dia. Jadi kalau dia garis lurus, kita panggil dia linear. Kalau dia senyum, kita panggil dia kuadratik. Kalau dia ada lengkuk macam tu, kita panggil dia kubik. Dan yang terakhir dekat sini cikgu. Ni cikgu panggil dia pecahan. Jadi dekat sini kita pergi kepada linear yang bentuk dia adalah straight je, garis lurus. Okey, habis penjelasan cikgu dekat situ, cikgu pergi kepada linear. Dalam persamaan linear, cikgu buat graf. Ini dalam bentuk graf. Kenapa cikgu cakap dalam bentuk graf? Kita ada paksi Y dan kita ada paksi X. Okey, jadi dia garis lurus. Garis lurus bukan bermaksud satu tu persamaan, macam-macam garis lurus dia. Tak. Garis lurus yang warna biru ada wakil persamaan dia.
Garis lurus warna hijau ada wakil persamaan dia. Garis lurus warna merah ada wakil persamaan dia. Okey. Apa persamaan tu? Sekat sini cikgu teruskan pula apa persamaan tu. Okey, cikgu pergi kepada persamaan. Dalam persamaan ada 3 nama. Yang pertama am. Yang kedua kecerunan. Yang ketiga pintasan. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada penjelasan 3 nama ni. Cikgu akan tunjuk sekali dia punya hujah. Okey, tapi sebelum cikgu tunjuk, cikgu nak dengarlah suara sikit. Setakat ni boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Yerdina, setakat ni jelas ke Yerdina? Jelas. Okey. Okey. Jadi setiap nama ni dia ada formula. Setiap nama ni dia ada formula dia. Setiap nama ni ada formula dia dan ini ada formula dia. Okey. Sebelum cikgu pergi kepada formula, kita akan pergi balik kepada dia punya bentuk garis lurus. Dalam bentuk garis lurus, 2 benda yang kamu kena faham. 2 benda yang kamu kena perhatikan. Okey, apa tu? Yang pertama, nama dia adalah kecerunan. Kecerunan. Yang kedua, nama dia adalah pintasan. Selalu yang soalan akan minta sama ada kecerunan ataupun pintasan. Pintasan tu apa? Kecerunan tu apa? Tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan dulu kecerunan dengan pintasan sebelum cikgu masuk kepada nama. Okey, jadi kita masuk kepada kecerunan sekejap. Ni ambil gambar. Siapa tak sempat ambil gambar sebab nanti nak buat rujukan. Okey, cikgu pergi kepada dia punya kecerunan. Kenapa cikgu pergi? Cikgu kena kenalkan tentang kecerunan ni. Sebab biar kamu faham apa yang kamu cari. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada kecerunan dulu. Cikgu akan pergi kepada kecerunan. Bila cikgu cakap kecerunan, kamu kena faham satu benda. Kamu kena faham kecerunan, tentang kecerunan. Kalau kita pergi kepada kecerunan, yang paling kena jelas adalah dia punya bentuk. Okey, cikgu terang cikgu terang. Okey, yang pertama kita pergi kepada bentuk yang sama, bentuk warna biru. Okey, ni bentuk warna biru. Okey, ini adalah dekat A, ini adalah dekat B. Cikgu nak soal kamu, antara A dengan B, mana lagi cerun? Mana lagi cerun? A. Okey, pandai. Maksudnya, kamu bayangkan kamu tengah mendaki bukit. Kamu ni dekat sini, kamu nak daki bukit. Kamu ni dekat sini, kamu nak daki bukit. Bukit dia yang garisan warna biru. Kalau kamu dekat A dengan B, rasa-rasa mana paling senang kamu nak daki? Bukit A ke bukit B? B. Okey, kenapa kamu pilih bukit B? Kenapa bukan bukit A? Sebab kecerunan dia tinggi. Okey, sebab dia tinggi ke atas. Tu yang dimaksudkan dengan kecerunan. Sebab dia ke atas, dia mendongak ke atas. Itu yang dimaksudkan dengan kecerunan. Habis dekat situ. Cikgu nak bagi kamu nampak di mana kecerunan dia. Kalau kamu dapat tiba-tiba kecerunan kamu adalah 38. Percayalah graf kamu tu betul-betul cerun. Tapi kalau kamu dapat nilai kecerunan tu sikit. Contoh nilai kecerunan kamu tak ada sampai 38 pun saja cikgu bayangkan Nilai kecerunan kamu tu 0.5 je. Jadi dekat sini kamu kena bayangkan. Oh, sikit je kecerunan dia. Okey, habis dekat situ. Itu untuk kecerunan. Kemudian ini cikgu pergi kepada yang warna hijau. Ya, perbezaan yang warna hijau, cikgu ada orang warna merah. Okey,
Apa yang kamu boleh nampak? Apa yang kamu boleh bezakan kalau kita dekat sini, dekat A dengan dekat C? Apa yang kita boleh nampak orang tu lalu? Kalau dekat A ni dia pergi mana? Pergi ke atas. Ya, dia pergi ke atas. Kalau dekat C ni dia pergi mana? Pergi ke bawah. Dia pergi ke bawah. Pandai. Kalau orang tu pergi ke atas, maksudnya kecerunan kita ke atas, maksudnya dekat sini kita panggil dia kecerunan positif. Ni kecerunan nama lain dia M tau. Okey, ini nama maksudnya dekat sini kecerunan dia adalah positif. Okey, C. Kalau orang tu pergi ke bawah, maksudnya negatif M. Maksudnya kecerunan dia bersifat negatif. Kena faham yang tu. Kena faham yang tu. Okey, itu bahagian kecerunan yang kamu kena faham. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak kira kecerunan. Cikgu takut kamu tak boleh nak nampak macam mana kecerunan dalam persamaan garis lurus. Habis penjelasan ringkas cikgu tentang kecerunan. Sampai sini jelas ke semua untuk kecerunan? Boleh faham? Boleh. Boleh tu. Okey. Boleh, cikgu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada nama yang seterusnya adalah pintasan. Pintasan ni kamu jangan. Sebab apa cikgu terang kecerunan ni? Sebab apa ada nama persamaan kecerunan. Sebab apa cikgu terangkan pintasan ni? Sebab ada nama persamaan pintasan. Jadi cikgu kena terang. Okey, jadi dekat sini cikgu ada satu graf. Satu graf. Ini graf Y. Ini graf X. Okey, dalam persamaan pintasan, cikgu buat satu persamaan iaitu persamaan garis lurus. Yang warna biru tu. Okey, kamu kena tengok yang ni. Kalau kamu tengok kepada yang warna merah, kalau kamu tengok kepada yang warna merah, nilai dekat warna merah ni, pintasan ni kalau kita nak faham, nama lainnya potong. 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 Contoh, kita tengah lumba lari. Pintas. Pintas dia. Maksudnya, kalau orang Kelantan orang kata pitah. Afam ada Afam? Afam boleh dengar suara cikgu Afam? Dengar. Afam, pitah tu apa Afam? Memintas, memotong. Betul tak Afam? Good. Okey. Pitah dia. Betul tak Afam? Betul ke ayat cikgu tu? Okey, saja. Okey, betul lah. Jadi dekat sini, Siti Nur Aini, betul ke Siti Aini? Memintas tu maksudnya kita potong. Tengah berlumba ni, kita nak potong dia. Maksudnya kita suruh dia, pitah dia. Betul Siti Nur Aini? Dia tak tahu juga. Cikgu tak tahu ni, cikgu nak tahu ni. Salah ke betul? Mak, tak jawab. Okey, tak apa. Saja cikgu menyelitkan. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada pintasan. Nama lain dia potong. Okey, kalau dia potong, kalau dia pintas dekat Pak CY, nama dia adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okey. Kalau kita pergi kepada yang warna hijau, dekat sini nama dia pintasan X. Itu maksudnya dia pintas. Jadi kamu kena faham. Dalam satu garis lurus, kadang-kadang dia ada dua tempat dia pintas. Sebagai contoh, dekat B, ini adalah pintasan Y dia. Yang warna merah tu pintasan Y dia. Dan yang warna hijau tu pintasan X dia. Macam mana kita nak tahu pintasan X ke pintasan Y? Kita kena tengok dekat mana tempat dia potong. Kalau dekat sini, kita cakap dia sebagai pintasan Y. Kalau dekat sini, kita cakap dia sebagai pintasan X. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Syifa, jelas ke Syifa? Jelas, cikgu.
Okey, Faril. Faril, setakat ni jelas lagi Faril? Jelas cikgu. Okey. Okey, habis dekat sini. Barulah cikgu boleh masuk kepada persamaan. Jadi, kita tengok nama persamaan. Tengok nama persamaan. Okey. Yang pertama sekali, cikgu pergi kepada, ni kamu kena salin tau. Nama dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Dekat sini, ini kita panggil dia persamaan kecerunan. Cikgu dah masuk kepada nama dia. Lepas ni nak kira persamaan kecerunan. Okey. Habis dekat situ. Yang kedua, okey, untuk siapa-siapa yang ada buku teks boleh tengok dekat sini. Cikgu tunjuk. Ini persamaan pintasan garis lurus. Okey, sekejap cikgu tunjuk dekat bawah. Ni cikgu terus singkatkan cikgu terus huraikan. Okey. Okey, yang kedua, nama dia persamaan am. Persamaan am, kalau siapa-siapa nak tengok dekat sini, boleh buka muka surat 231. Okey, persamaan am ni. AX tambah BY. AX tambah BY sama dengan C. Okey, itu persamaan am. Yang ketiga, nama dia persamaan pintasan. Persamaan pintasan. Okey, persamaan pintasan cikgu kena tunjuk. Cikgu kena tunjuk sikit macam mana bentuk dia. Okey, jadi dekat persamaan pintasan, nama dia dulu. Cikgu bagi nama dia. X per A, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, ini nama dia. Ini adalah nama dia. Jadi cikgu senaraikan dulu apa Y, apa X, apa M, apa C tu. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu tunjuk. Okey, kalau kita pergi dulu kepada persamaan kecerunan. Okey, Y dekat sini maksudnya koordinat Y. Okey, X dekat sini maksudnya koordinat X. Kenapa ni cikgu tak faham lah X dengan Y ni? X dengan Y ni kan kita masuk kita punya persamaan garis lurus dalam graf. Jadi bila dia dalam graf, dia ada titik-titik. Kita nak buat graf, kita tak boleh main buat macam tu. Kita kena ada titik koordinat. Kita ada titik kat sini, kita ada titik kat sini. Baru kita buat garis lurus. Jadi dekat sini titik koordinat ditulis dalam keadaan X, Y. Jadi kamu kena faham yang X dengan Y dia ada pada setiap persamaan. Dia ada pada setiap persamaan. Okey, itu untuk X dengan Y. Habis dekat situ. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada kecerunan. Kecerunan kita M. Cikgu bulatkan M ni. Kenapa dia dipanggil sebagai persamaan kecerunan? Sebab dia terus tunjukkan nilai kecerunan tu berapa. Jadi M ni apa? M ni adalah nilai kecerunan. Kecerunan. Dan cikgu pergi kepada C. C ni apa? C dekat sini nama dia adalah pintasan Y. Jadi dekat persamaan kecerunan dia ada belah pintasan Y sahaja. Okey, kalau dekat persamaan am AB tu apa? AB tu sama dengan C ni kita panggil general. Kalau dekat persamaan am cikgu hold dulu. Cikgu tak nak kamu tertukar. Okey, jadi dekat sini yang kamu kena faham kecerunan dengan pintasan dulu. Okey, jadi cikgu pergi kepada pintasan. Cikgu pergi kepada persamaan pintasan pula. Okey, kalau dekat persamaan pintasan
dia ada A. A dekat sini adalah untuk pintasan X. Dia ada B. B dekat sini adalah untuk pintasan Y. Jadi yang kamu kena separatekan maklumat ni, kamu kena jadualkan maklumat ni ikut dia punya persamaan. Jangan tertukar. Kalau dekat persamaan kecerunan, pintasan Y dia adalah huruf C. Okey. Kemudian, kalau dekat persamaan pintasan, pintasan Y dia adalah huruf B. Okey, persamaan am ni macam mana cikgu? Persamaan am hanyalah bentuk general. A dia kamu takkan nampak nilai dia nilai apa. B dia kamu takkan nampak nilai dia nilai apa. C dia kamu takkan nampak nilai dia nilai apa. Kenapa? Sebab bila kita nak faham sesuatu garis lurus, dia bagi persamaan am, kamu kena tukarkan. Kalau kamu nak kenal dia, sama ada kamu kena tukarkan kepada persamaan kecerunan ataupun kamu kena tukarkan dia kepada persamaan pintasan. Jadi persamaan am A, B, C dia dekat situ, kita tak boleh nak bagi tahu nilai apa. Cuma X dengan Y dekat dekat persamaan am, dia adalah koordinat X dan Y. Okey. Jadi kalau kita nak kenal soalan tu bagi dia persamaan, bagi kita persamaan am, kita nak kenal macam mana bentuk garis lurus, nak dapatkan dia punya pintasan, nak dapatkan dia punya kecerunan. Kamu boleh tukarkan kepada pertama persamaan kecerunan. Daripada persamaan am, kamu kena tukarkan kepada persamaan kecerunan. Daripada persamaan am, kamu kena tukarkan kepada persamaan pintasan. Persamaan am dia ibarat orang cakap sempadan. Sempadan. Kalau soalan tu bagi persamaan pintasan nak suruh tukarkan kepada persamaan kecerunan, kamu kena tukarkan dulu kepada persamaan am, baru kamu boleh tukar kepada persamaan kecerunan. Kalau dia bagi persamaan kecerunan, nak jadikan dia persamaan pintasan, kena singgah dulu dekat persamaan am, baru pergi kepada persamaan pintasan. Tak boleh daripada kecerunan terus pergi pintasan. Tak boleh daripada pintasan pergi kepada kecerunan. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu akan ambil gambar. Siapa-siapa yang tak sempat salin, sebab soalan kita lepas ni nak tukarkan persamaan. Okey, cikgu akan ambil gambar. Cikgu send dalam grup. Sekejap phone cikgu ni kamu abaikan je lah kalau blur-blur tu. Syifa, yang ni boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Aulia, yang sampai sini boleh jelas ke Aulia? Jelas cikgu. Okey. Irdina, sampai sini alright tak alright? Alright, cikgu. Okey. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan. Cikgu akan pergi kepada soalan. Kecerunan cikgu dah bagi tahu apa kecerunan. Pintasan pun cikgu dah bagi tahu apa tu pintasan. Jadi kamu kena tengok baliklah nota-nota tadi. Kena tengok balik nota-nota tadi. Mana ni? Okey. Jadi dalam soalan dia ada minta dua je. Okey. Jadi cikgu tunjuk ni tau. Kamu kalau nak ikut buku teks ni, kamu dah sampai muka surat 231 dah. Cikgu ringkaskan. Jadi tengok betul-betul. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu cara nak tukarkan AX per A tambah Y per B sama dengan 1U, cikgu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang ini nama dia persamaan am. Nama dia adalah persamaan am. Okey. Cikgu resign balik tau yang dalam grup tau.
Sebab kita punya latihan dekat situ. Cikgu ni pula. Afham. Setakat ni jelas ke Afham? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Faril, alright tak Faril? Alright, cikgu. Okey. Ammar ada Ammar. Ammar boleh dengar ke suara cikgu Ammar? Boleh dengar? Okey. Ammar setakat ni jelas lagi? Boleh. Okey. Okey. Jadi persamaan siapa yang tak ingat yang tadi yang cikgu terang boleh tengok kat WhatsApp. Cikgu ada send dekat WhatsApp. Okey, dekat persamaan dia adalah tentang X tambah BY sama dengan C. Okey, kita nak tukarkan kepada dua jenis persamaan. Yang pertama, persamaan kecerunan. Okey, dalam persamaan kecerunan, tengok betul-betul kepada formula dia. Formula dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, dekat sini tips dia adalah, tengok tips dia, Y duduk sorang-sorang. Y duduk sorang. Jadi, dekat belah Y, tak boleh ada siapa-siapa pun. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk daripada soalan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Cikgu salin balik 2X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi objektif kita bila kita nak tukarkan kepada persamaan kecerunan, Y dia kena duduk sorang. Maksudnya Y ni kamu kena tinggalkan dia duduk sorang-sorang. Yang kamu kena alihkan 2X dulu. Okey. Jadi 2X dekat sini kita kena pindahkan ke sebelah. Jadi 3Y sama dengan, panjang pula. Okey, 3Y sama dengan 12, tapi kamu kena faham. Sebelah persamaan sama dengan ni, dia ada huruf X. Jadi cikgu letak 2X ni duduk di sebelah persamaan sama dengan. Jadi 2X ni positif, bila dipindahkan dia jadi negatif 2X. 12 ni macam mana? 12 ni dia adalah positif 12. Itu adalah dia 12 tu kita tak ubah pun nilai. Dia kalau positif boleh je tak ada simbol positif. Kalau awal-awal ni boleh je tak payah tulis positif. Tapi bila kita dah letak negatif 2X dekat depan, kita jangan terlupa nak letak simbol positif ni. Habis dekat situ. Okey. Sekarang step yang seterusnya. Y ni kena duduk sorang-sorang. Ada 3. 3 tu kena alihkan juga. 3 tu darab. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Bahagi. Jadi yang orang selalu buat salah, dia bahagikan dengan dekat sini sahaja. Salah. Siapa buat macam tu salah. Okey. Siapa yang buat salah seterusnya dibahagi macam ni sahaja. Salah. Jadi, bila kita nak pindahkan kepada darab jadi bahagi, kita kena nampak yang negatif 2X dengan tambah 12 ni dalam satu perkara. Jadi, bila kamu nak alihkan dia jadi bahagi, kamu kena bahagikan kedua-duanya. Itu maksud cikgu. Selalu sangat orang letak bahagi 3 dekat negatif 2X saja. Salah dekat situ. Okey. Jadi sekarang kamu nak pecahkan. Kalau kamu nak pecahkan, kamu boleh ambil. Baru kamu boleh pecahkan. Negatif 2X per 3 tambah 12 per 3. Itu cara kita nak pecahkan. Jadi dekat sini kita boleh kecilkan. Negatif 2X per 3 adalah, tak boleh kecil. Tambah 12 bahagi 3 kita dapat berapa? 12 bahagi 3 dapat berapa?
Tekan kalkulator. 12 bahagi 3 dapat berapa? Baik. Okey, kita dapat 4. Bermakna dia punya persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Jadi, daripada persamaan kecerunan, dekat sini kita nampak kecerunan kita, nilai M kita duduk sebelah X. Kecerunan untuk persamaan ni, kecerunan dia adalah negatif 2/3. Pintasan, bila kecerunan dia negatif, dia naik ke atas ke dia turun ke bawah? Bagi tahu cikgu. Ingat lagi tak tadi? Ke bawah. Ya, dia turun ke bawah. Okey. Seterusnya 4. 4 dekat sini maksudnya pintasan Y dia adalah sama dengan 4. Apa maksud dia? Okey, kita ada paksi X dan paksi Y. Ini paksi X kita, ini paksi Y kita. 4 ni jatuh kat mana? Dia jatuh dekat sini. Jadi inilah bentuk kita punya garis lurus secara tak langsung. Boleh faham sampai sini? Jelas? Jelas. Alamak, semua diam. Okey ke tu? Okey ke? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, habis dekat situ. Jadi, habis dah tentang persamaan kecerunan. Cikgu pergi pula kepada persamaan pintasan. Persamaan pintasan. Cikgu akan ajar kamu cara nak tukarkan persamaan am ni tadi kepada persamaan pintasan. Jadi persamaan pintasan, tengok balik formula dia dalam grup. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Habis dekat situ. Okey, jadi tips nak tukarkan kepada persamaan pintasan adalah kita kena tengok dia mesti sama dengan 1. Dia kena sama dengan 1. Jadi macam mana nak sama dengan 1 ni? Kita ambil kita punya persamaan am. 2x tambah 3y sama dengan 12. 12 tu kamu kena buat dia sama dengan 1. Macam mana cikgu nak buat 12 sama dengan 1? Bagi tahu cikgu. Tolong cikgu. Nak buat macam mana nak buat? Ya, kita kena bahagi 12. Kalau dekat sini kamu bahagi 12, maksudnya kat sini pun kamu bahagi 12. Dekat sini pun kamu bahagi 12. Boleh kecilkan. Dekat sini 2 bahagi 12. Menggunakan sifir 2. Kita dapat 1/6. X tu pastikan duduk dekat atas. Tambah 3/12. Sifir 3. 3 bahagi 3 dapat 1y. 12 bahagi 3 kita dapat 4. Jadi dekat sini kita dapat apa? Sama dengan 12 bahagi 12. Kita dapat 1. Jadi, okey, sampai situ jelas ke? Sampai cikgu buat sama dengan 1 tu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. A dekat sini adalah maklumat tentang pintasan X. B dekat sini adalah maklumat tentang pintasan Y. Jadi dekat sini kita dapat pintasan Y di 4. Kita cek nilai dia sama. Dan daripada persamaan pintasan kita ada satu lagi maklumat. Mana maklumat dia? Kita dapat pintasan X. Pintasan X dekat sini kita dapat dia 6. Bermakna dekat bawah ni jatuh pada nombor 6. Lengkaplah maklumat tentang kamu punya garis lurus. Jadi kamu dah boleh nampak dah. Oh, inilah garis lurus dia. Secara tak langsung kamu dah dapat 2 koordinat.
koordinat yang pertama adalah bila X dia kosong, Y dia 4. Koordinat yang kedua adalah bila X dia 6, Y dia kosong. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Okey, salin ambil gambar ke, salin ke. Cikgu akan ambil gambar, cikgu send jugalah dalam WhatsApp. Lepas ni kita cuba kita cuba untuk tukarkan. Cikgu punya phone ni dia orang kena belanja lah cikgu. Okey, kejap cikgu ambil gambar. Wawa jelas ke Wawa? Siti Wajihah ada ke? Tak ada. Okey. Cikgu nak tanya siapa cikgu jarang panggil? Fatimah boleh faham ke Fatimah? Fatimah ni. Okey. Aulia jelas Aulia? Jelas cikgu. Okey. Okey, jadi inilah kita punya cara nak tukarkan. Okey, dah habis salin dah? Boleh cikgu tunjuk contoh kedua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu nak semua orang buat macam cikgu Cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua. Lepas tu cikgu nak masing-masing keluarkan dia punya garis lurus. Okey. Jadi kita pergi. Ada yang on the way nak masuk ke? Kejap kadang-kadang ada yang tak dapat nak masuk. Berapa orang cikgu pun tak tengok. Okey, jadi cikgu harap jelas okey. Habis cikgu tunjuk. Slow-slow ni cikgu tunjuk ni. Kamu bila kamu faham yang cikgu tunjuk ni, sebenarnya banyak dah benda yang kamu faham. Okey. Oh, cikgu terlupa nak bagi tahu satu lagi maklumat. Mana persamaan? Kejap. Daripada persamaan pintasan untuk okey. Jadi masing-masing boleh tengok satu lagi maklumat. Boleh tengok satu lagi maklumat. Dekat persamaan pintasan, kita boleh juga dapat nilai kecerunan. Macam mana nak dapat nilai kecerunan daripada persamaan pintasan? Tengok dekat formula bawah yang cikgu keluarkan ni. Jadi dekat sini formula untuk dapatkan dia punya kecerunan adalah M sama dengan negatif kena ada. Pintasan Y itu apa? Pintasan Y adalah B. Kamu letak B per dengan apa? Per dengan pintasan X. Pintasan X kamu letak A. Jadi dekat sini kita cuba masukkan negatif B. B kita dekat sini dekat balah Y Jadi ni Y kita, B kita adalah 4. Cikgu masukkan 4. Per A. A kita adalah dekat X ni Jadi A kita adalah 6. Jadi kita boleh kecilkan negatif 4 bahagi 2 kita dapat 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi yang kita dapat kecerunan ni adalah sama sahaja macam yang kita dapat dekat persamaan kecerunan. Dia berkait. Kenapa dia boleh berkait cikgu? Sebab dia adalah graf yang sama. Contoh, kalau cikgu cakap nama kawan kamu Aiman tadi kan, kamu panggil Bob. Kamu panggil Aiman dia pandang, kamu panggil Bob pun dia pandang. Sebab apa? Sebab dia orang yang sama. Jadi dekat depan ni cikgu tengah tunjuk, dia adalah graf yang sama. Cuma dia ada 3 jenis nama. Nama, arm, kecerunan dan pintasan. Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh, cikgu. Okey.
Cikgu. Afham. Jelas ke Afham? Tanya Afham. Okey. Jelas ke? Okey, cikgu tunjukkan contoh kedua. Siapa tak faham tengok pula lepas ni. Okey. Cikgu buat sekali dengan dia punya graf. Cikgu buat sekali dengan dia punya graf. Jadi, cikgu ambil pula soalan B. Cikgu ambil pula soalan B. Okey. Jadi, macam yang cikgu bagi tahu tadi, ni adalah dia punya persamaan am. Ni adalah dia punya persamaan am. Persamaan am dia punya formula adalah AX tambah BY sama dengan C. Okey. Jadi dekat persamaan am ni, daripada persamaan am dekat depan ni, cikgu nak tukarkan kepada persamaan kecerunan. Yang persamaan kecerunan ni dalam tajuk form 4 ada, dalam tajuk form 5 ada. Jadi persamaan kecerunan dia punya formula kamu kena hafal. Y sama dengan MX tambah C. Jadi daripada kita punya 3X tolak 5Y sama dengan 15, kita nak jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. Jadi cikgu tunjuk dekat depan. 3X tolak 5Y sama dengan 15. Untuk tukarkan dia, clue yang cikgu bagi tadi, Y duduk sorang. Y duduk sorang. Maksudnya dekat Y tu mesti dia sorang je. Tak ada nombor ataupun huruf yang kacau Y tu. Okey. Jadi dekat sini Y ni kita bagi tinggal dia sorang-sorang. Bila kita nak bagi tinggal dia sorang-sorang, kita kena pindahkan 3X ke sebelah. 3X ni positif. Bila kita bawa dia pindah ke sebelah, pastikan kamu pindahkan sebelah persamaan sama dengan. 3 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 3X. 15 ni macam mana? Siapa tulis 15 sahaja salah. Sebab 15 dia adalah positif 15. Habis dekat situ. Kemudian cikgu pergi pula pindahkan negatif 5. Negatif 5 ni darab. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi dengan semua. Ada orang confuse kat sini. Dia confuse apa? Cikgu, bukan negatif pindah jadi positif ke? Siapa yang confuse tu, maksudnya dia kena dengar balik apa yang cikgu nak cakap. Kalau negatif pindah ke sebelah dia jadi positif, bila? Bila kamu alih negatif 5 dengan Y ni. Kamu alihkan dua-dua. Kalau kamu alih dua-dua, dia positif jadi negatif. Atau negatif jadi positif. Tapi, kalau kamu nak alih nombor sahaja, kamu kena ambil sekali dia punya negatif, pindah ke sebelah. Habis dekat situ. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Dekat sini cikgu pecahkan pula. Negatif 3X sama dengan negatif 5. Tambah 15 per negatif 5. Banyak simbol ni macam mana? Okey, tengok. Tak ada apa-apa yang pening pun. Y sama dengan negatif dengan negatif. Dia jadi positif. 3 per 5X. Okey. Positif 15 bahagi negatif 5. Tolong cikgu tekan kalkulator. Positif 15 bahagi 5. Dapat berapa? Negatif Bahagi 3. negatif 5, sorry. Bahagi negatif 5. Dapat berapa? Okey. Okey. Kita dapat dia negatif 3. Ini positif 15 bahagi negatif 5. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat negatif 3. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi, dekat sini kita dah dapat maklumat apa?
maklumat tentang kecerunan. M dia duduk sebelah X. Jadi kecerunan dekat soalan ni adalah sama dengan 3/5. Manakala pintasan Y, pintasan Y adalah -3. Jadi daripada graf, dekat sini kita nampak ini Y dia, ini X dia. Ini -3, -3 bawah. Okey, kalau kecerunan dia positif, kita naik ke turun? Naik. Ya, dia naik. Jadi kita nampak graf kita naik macam tu. Habis dekat situ. Okey. Jadi daripada persamaan kecerunan kita dah boleh nampak dah graf kita macam mana. Cumanya tak lengkap satu maklumat je, iaitu maklumat pintasan untuk X. Jadi cikgu teruskan pula daripada persamaan ni, cikgu nak tukarkan kepada persamaan pintasan. Okey, persamaan pintasan dekat sini, ingat ni formula dia. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi 3X tolak 5Y sama dengan 15. Clue dia dekat sini adalah mesti sama dengan 1. Jadi kamu kena fikir macam mana 15 ni nak jadikan dia 1. 15 macam mana nak jadikan dia 1? Bagi 15. Ya, bahagi 15. Kalau bagi 15 kat sini, sini pun kena bahagi 15. Sini pun kena bahagi 15. Jadi kita boleh kecilkan. Kita kecilkan. Ini sifar 3. 3 bahagi 3 dapat 1X. 15 bahagi 3 dapat 5. Kemudian tolak. 5 bahagi 1 dapat 5. Ni sifar 5. 15 bahagi dengan 5 kita dapat 3. Sama dengan 1. Jadi daripada persamaan pintasan kita dapat apa? Kita dapat dia punya pintasan X adalah sama dengan 5. Jadi dekat sini boleh letak huruf nombor 5. Pintasan Y dia berapa? Kok ada yang tak nampak kan? Pintasan Y dia jangan ambil 3 je. Bila dia ada negatif dekat sini, kamu kena ambil sekali -3. Negatif tu untuk 3. Jadi dekat situ lengkaplah kita punya graf linear. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey. Jadi daripada sini cikgu nak cek cikgu punya kecerunan. Sama ke dengan yang kita dapat tadi? Okey. Kecerunan untuk persamaan pintasan adalah M sama dengan, kita ada negatif. Tengok balik siapa yang terlupa ni. Tengok balik ni. Negatif Y per X. Jadi kat sini cikgu bubuk Y per X. Y kita apa? Y kita dekat sini adalah -3. Bubur -3. X kita dekat sini adalah 5. Negatif dengan negatif boleh potong. Jadi kita akan dapat 3/5. Jadi kita cek. Dekat sini kita dah dapat 3/5. Sini pun kita dah dapat 3/5. Jadi sama, semua data dia sama. Pintasan cikgu dah ajar, kecerunan cikgu dah ajar. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, Aulia jelas sikit dah? Kata korang faham tadi awal-awal. Dah jelas dah cikgu. Okey, jadi daripada 2 contoh yang cikgu dah tunjuk ni, cikgu nak kamu buat sebiji macam yang cikgu buat. Cikgu nak kamu buat sebiji macam yang cikgu buat. Sekejap cikgu cari soalan. Okey, kita pergi kepada soalan A. Okey, kejap
Okey, soalan A. Cikgu nak kamu tukarkan kepada kecerunan. Buat macam cikgu. Cikgu nak kamu keluarkan graf ni. Senang cerita, cikgu nak kamu keluarkan graf ni. Okey, cikgu bagi masa lama. Cikgu bagi masa nak berapa Hazim? 4 ke 3 tu. Ha? 4 ke 3 minit tu lah. 4 ke 3 3 minit. Kalau Hazim cakap 4 ke 3 minit, cikgu bagi 5 minit. Okey. Jadi masing-masing cuba. Kena cuba. Apa-apa dalam dunia ni kena cuba. Irdina, agak-agak boleh dapat tak Irdina? Boleh cikgu. Okey. Aulia, rasa-rasa boleh buat Aulia? InsyaAllah boleh cikgu. Ya Allah Cuba. Okey, jangan risau. Cuba je buat, lepas tu cikgu akan tunjukkan. Terkeluar rupanya. Wawa boleh dengar ke Wawa? Sebenarnya kan, kalau kamu dapat buat ni, kamu dah faham dah apa yang ada dalam bab ni. Cikgu dah simpulkan. Siapa yang dah dapat buat ni, dah selesai dah. Kamu boleh tutup dah buku matematik. Okay. Maksudnya kamu dah belajar bab 1 sampai bab 9 dah. Afham boleh buat tak Afham? Saya sedang mencuba. Faril okey ke Faril? Boleh buat ke Faril? Okey cikgu. Okey. Okey, dah siap hantar kat cikgu Cikgu tunggu kat WhatsApp tau.
Tapi saya tak tahu nak buat graf tu macam mana. Okey, tak apa, cikgu ajar, jangan risau. Nanti cikgu tunjuk Okey, cikgu bagi masa lagi. Bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Okey, alhamdulillah ramai juga dapat buat, cikgu suka. Siapa yang dapat buat ni, siapa yang dapat buat ni, sebenarnya dia dah boleh faham dah bab ni. Siapa yang dapat keluarkan terus dia punya graf, dia dah boleh buat dah. Jadi jangan risau. Okey. Bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi. Amar dapat buat ke Amar? Okey, bagus. Pandai. Bagus. Cikgu suka. 2 minit lagi cikgu bagi masa 2 minit lagi Okey, 1 minit lagi. Buat tak ni? Haikal. Haikal boleh dengar ke suara cikgu Haikal? Boleh cikgu. Haikal dapat buat tak? Dapat. Okey, dah siap ke tu? Ke belum lagi? Dah siap dah. Okey. Cuma tak hantar Okey. jawapan je. Okey, baik, cikgu tunggu Okey. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Tu dah tukarkan dah kepada persamaan kecerunan. Okey, jadi bagus. Cikgu suka. Cikgu tengok ramai yang dah dapat buat. Okey. Jadi dekat sini cikgu tunjuk lagi sekali kepada soalan A. Lepas tu kita jawab soalan lagi satu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Okey. Jadi cikgu nak ajar ni
Dengar tak suara cikgu? Tengah cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini yang pertama dia dalam keadaan persamaan am. Dia dalam persamaan am. Jadi kena ingat, bila dalam persamaan am, dia punya persamaan adalah AX tambah BY sama dengan C. Okey, jadi cikgu akan terangkan slow-slow. Tengok betul-betul. Daripada persamaan am, dekat sini kita nak tukarkan kepada persamaan kecerunan. Persamaan kecerunan pula, dia punya formula adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu ambil ni. Cikgu buat warna biru 3X tolak 4Y sama dengan 24. Keyword untuk masukkan, nak tukar kepada persamaan kecerunan ni adalah Y tu kena duduk sorang-sorang. Jadi bila Y ni dia duduk sorang-sorang, kita kena alihkan 3X dulu. Jadi 3X negatif 4Y sama dengan, yang ada X ni pastikan dialih sebelah sama dengan. Jadi ni positif. Tengok. Cikgu alih 3 dengan X. Bila cikgu alih 3 dengan X, dia adalah tentang positif jadi negatif. Dia akan jadi negatif 3X. Yang 24 tu jangan tulis 24 sahaja. Siapa buat macam ni salah. Jadi 24 ni sebenarnya dia ada simbol positif. Positif 24. Habis. Okey. Negatif 4 alih Y ni nak duduk sorang-sorang. Tak nak ada nombor. Jadi bila kita dah alihkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi dengan negatif 4. Jadi dekat sini kamu asingkan negatif X bahagi negatif 4 tambah 24 bahagi negatif 4. Okey, jadi Y sama dengan negatif tu potong, dia jadi positif 3/4X. Manakala ni kalau kamu tak nampak, 24 ni positif bahagi dengan 4 dekat bawah tu negatif. Jadi 24 bahagi dengan negatif 4. Kamu akan dapat negatif 6. Jadi daripada persamaan kecerunan ni, M ni nilai kecerunan. Maksudnya sebelah X ni nilai M. Sebelah X ni nilai M. Jadi kecerunan dia adalah sama dengan 3/4. Nilai itu penting, tapi yang paling penting kita nak nampak dia positif atau negatif. Sekarang dia 3/4, dia adalah positif. Jadi positif, kita boleh nampak dia terus dalam keadaan naik ke atas. Jadi ini adalah Y kita, ini adalah X kita. Jadi bila dia letak positif, kamu nak mula daripada mana? Kamu tengok pula Y kamu, tengok pula C kamu. Iaitu pintasan Y. Pintasan Y dekat sini dia tulis negatif 6. Jadi tulislah negatif 6. Ini Y. Negatif 6 kan berada di bawah. Jadi kita punya persamaan garis lurus dah boleh nampak dah. Dah boleh bayang dah bentuk garis lurus tu macam tu. Habis dekat situ. Okey. Kemudian daripada persamaan am, cikgu nak ajar pula nak tukarkan kepada persamaan pintasan. Okey. Jadi dekat persamaan pintasan, tengok balik formula persamaan pintasan, cikgu tunjuk dah. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, ini kita punya persamaan 3X tolak 4Y sama dengan 24. Jadi 24 nak jadikan dia 1 macam mana? Bagi 24. Ya, bahagi dengan 24. Jadi dekat sini pun kena bahagi 24. Sini pun kena bahagi dengan 24. Kecilkan 3 bahagi 24. Kita akan dapat 1X per 8. Tolak ni kena ada.
4 bahagi 24, kita akan dapat 1Y per 6. Jadi tolak ni jangan hilangkan sebab tolak ni dia punya. Sama dengan 24 bahagi 24, kita dapat 1. Nilai A adalah maklumat di pintasan X. Jadi A dekat sini dia tunjuk 8. Jadi X kita adalah 8. Kamu letak dekat sini 8. Inilah kita punya graf. Itulah kita punya graf. Jadi nak cek lah betul ke kecerunan kita 3/4. Dekat persamaan pintasan, nilai kecerunan boleh dikira melalui satu formula. M sama dengan negatif Y. Kejap. Cikgu tunjuk. Cikgu lupa dah. Negatif betul. Negatif Y per X. M sama dengan negatif. Y kita adalah persamaan pintasan Y. Jadi pintasan Y kita jangan ambil 6 je. Dia ambil negatif 6. Per dengan X. X kita 8. Negatif jadi positif. 6 dengan 8 kecilkan pakai sifir 2. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi yang kita cek dekat sini sama sahaja kita punya kecerunan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi kita pergi satu lagi soalan. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Sebab apa? Sebab bila kamu faham yang cikgu ajar ni, kamu boleh terus buat 2 dengan 3 ni. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada sempat ke tak jawab soalan ni. Okey, tak apalah. Nak jawab satu soalan lagi ke semua? Nak dengar suara sikit? Nak test power ke nak terus pergi? Nak test. Nak test power lagi kan? Okey, kita test power lagi kan? Okey, jadi masing-masing daripada contoh yang cikgu tunjuk ni, daripada contoh yang cikgu tunjuk ni, kita test power lagi sekali. 7X tambah 2Y sama dengan 28. Keluarkan dia punya graf. Cikgu nak kamu dapat graf macam yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey. Sekarang cuba selesaikan. Cikgu tunggu tau. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Cikgu suka. Bagus. Okey, bagus. Okey, boleh dah. Okey. Keluarkan graf. Macam cikgu buat.
Okay, cikgu tunggu cikgu tunggu. Okey, bagus. Cikgu dah dapat. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit 3 minit. Lepas ni cikgu nak ajar tukarkan yang lain yang bawah tu pula. Tapi jawapan dia sama je, jangan risau. Okey, bagus. Hazim dapat buat tak Hazim? Dapat buat cikgu. Okey. Okey, 2 minit lagi cikgu bagi masa. Okey, cikgu tunggu ni. Okey, bagus. Banyaknya padam. Okey. Okey, bagus. Dapat cikgu suka masing-masing boleh dapat ni. Okey, bagus. Okey. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan masa tengah buat, ada nak tanya cikgu, tanya je Cikgu ada je ni tengok handset. Cikgu nak tengok masing-masing boleh faham ke tak ni. Okey, jadi bagus. Yang tengah buat boleh je terus buat. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan dah. Sebab apa? Sebab dah nak maghrib dah. Cikgu ada masa dengan kamu
Yang tengah buat, yang tengah nak hantar je tau. Okey, jadi cikgu tak habis tau. Tapi boleh je terus buat. Boleh je terus buat. Okey, ini adalah persamaan Cikgu buat laju sikit tau. Cikgu nak tukarkan kepada persamaan kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Y duduk sorang-sorang. 7X tambah 2Y sama dengan 28. Pindahkan 7X dulu. Kita akan dapat 28 pula. Pindahkan 7 ni duduk sebelah positif jadi negatif. Tambah 28. Okey, 2 kita pindahkan pula negatif 7X tambah 28 per dengan 2. Jadi kita dapat dekat sini Y sama dengan negatif 7 per 2X tambah 28 per 2. Jadi dekat sini kita pergi pula. Negatif 7 per 2X, 28 bahagi 2, kita dapat 14. Maksudnya daripada sini kita dapat dah kecerunan dia. Kecerunan dia dekat sini adalah negatif 7 per 2. Nilai itu penting. Tapi yang paling penting ni simbol negatif ni. Jadi bila simbol negatif ni kita boleh tahu graf tu turun. Okey, kemudian pintasan Y. Pintasan Y dekat sini adalah 14. Jadi kita boleh nampak yang kita punya persamaan adalah Y tu pintasan dia dekat atas dan negatif dekat sini maksudnya menurun. Jadi ambil satu pembaris terus turunkan dia. Okey, itu adalah kita punya graf. Ini paksi Y kita, ini paksi X kita. Okey, dari sini kita nak buat apa? Kita buat pula persamaan pintasan A per X tambah B per Y sama dengan 1. A kita dekat sini clue kita adalah kita nak samakan dengan 1. 7X tambah 2Y sama dengan 28. 28 nak jadikan 1 kena bahagi 28. Sini pun bahagi 28. Sini pun bahagi 28. Jadi dekat sini 7 bahagi 28. Okey, jadi kita akan dapat 1X per 4 tambah 2 bahagi 28. Kita akan dapat 1Y per 14 sama dengan 1. Jadi dekat sini kita ada satu lagi maklumat tambahan iaitu kita punya pintasan X. Pintasan X kita adalah 4. Jadi kamu boleh letak 4 dekat sini. Jadi itulah jawapan dia. Kalau kamu nak cek betul ke kecerunan yang kamu kira tu, M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. M sama dengan negatif Y kita, B ni B B ambil B ambil belah bawah, Okey, ambil yang belah bawah. Sekejap. Kita silap salin. Okey, cikgu tersilap salin. Sorry. X per A. Sorry. X per A, Y per B. Ambil belah bawah, ambil belah bawah. Jadi Y kita adalah 28. X kita adalah pintasan X kita A kita. Cikgu silap ambil. Sorry. Ambil 14 dengan 4 14 dengan 4. Sorry. Jadi dekat sini kita boleh terus kita buat negatif 14 bagi 4. Kita boleh kecilkan, kita akan dapat negatif 7 per 2. Jadi dekat sini untuk nilai kecerunan adalah sama sahaja. Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, habis. Habis tau, yang ni tau. Okey, habis yang ni cikgu tunjuk.
Afham ada nak tanya soalan tak Afham? Senang je setakat ni. Alhamdulillah. Okey. Ni. Tersilap. Okey. Cikgu, siapa-siapa yang salah ambil gambar. Ambil gambar. Buat correction. Cikgu bagi masa 1 minit. Cikgu ada masa lagi 20 minit je. Cikgu akan ajar 15 minit. Iaitu cikgu nak tukarkan kalau persamaan. Ni kita tengah tukarkan persamaan lain ke persamaan ke kecerunan dan ke pintasan. Okey, sampai sini semua jelas Boleh faham sampai sini? Boleh, Tak dengar cikgu. suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Habis. Okey, dah ambil gambar kan? Okey, habis. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Dia sama je. Dia sama je. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk. Itu asas yang tadi yang kita buat tadi. Semua kalau dah boleh faham, dah boleh dah. Kenapa? Sebab bila kamu dah dapat buat tu, sebenarnya kamu dah dapat dah terus yang belah bawah-bawah ni semua. Yang belah bawah-bawah ni semua kamu dah boleh faham dah. Tapi cikgu akan fahamkan lagi minggu depan. Maksudnya ada masuk titik koordinat. Okey. Jadi untuk hari ni kita fokuskan kita punya penukaran. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu yang seterusnya. Yang seterusnya cikgu nak ajar cara tukarkan. Cara tukarkan daripada dia punya persamaan pintasan nak pergi tukarkan kepada kecerunan. Okey, yang kamu kena ingat, kamu takkan boleh tukarkan direct. Pintasan dekat sini, dia punya persamaan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kecerunan dekat sini adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi dia susah. Dia adalah susah. Kenapa? Sebab kamu kena faham. Konsep nak tukarkan daripada pintasan nak pergi kepada kecerunan, kamu kena singgah satu tempat. Kamu kena kona. Jangan cikgu buat lawa sikit kona cikgu. Kena kona sikit. Apa kona ni? Apa point kona ni? Kamu kena singgah dekat arm. Arm ni dia punya persamaan adalah AX tambah B. BY sama dengan C. Kena singgah arm tu. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk. Jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey. Yang pertama-tama sekali. Yang pertama-tama sekali. Kalau kamu nak tukarkan kepada persamaan arm, kalau kamu nak tukarkan kepada persamaan arm, jadi kita nak tukarkan tau. X per A ni pintasan. Pintasan. Bila kita nak tukarkan kepada persamaan arm, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah, cikgu. Okey. X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1. Semua cikgu susun bagi kemas sikit. Okey. Ini pintasan nak pergi kepada arm. X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1. Step yang pertama adalah samakan pembawah. Samakan pembawah. Tengok betul-betul. Yang ni kamu tak ada contoh dah. Sebab cikgu ada masa sikit je. Samakan pembawah. Macam mana samakan pembawah? Okey. Kalau dekat sini 3, sini darab 3, sini pun darab 3. Kalau dekat sini 4, sini darab 4, sini darab 4. Jadi daripada sini kita dapat apa? Kita dapat 3x darab. 3 darab dengan x kita dapat 3x.
3 darab 4 kita dapat 12. Tambah Y darab 4 kita dapat 4Y. Per dengan 3 darab 4 kita dapat 12. Sama dengan 1. Jadi kita nak buat apa? Kita gabungkan 3X tambah 4Y per dengan 12 sama dengan 1. Jadi kita pindah. Pindah bahagi jadi darab. 12 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3X tambah 4Y sama dengan 12 darab 1 kita dapat 12. Jadi dekat sini kita dah dapat bentuk am dia. Mana bentuk am dia? X tambah BY sama dengan C. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi bila kita dah tukarkan kepada bentuk am, barulah kamu boleh tukarkan kepada bentuk kecerunan. Jadi nak tukarkan kepada bentuk kecerunan macam tadi. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nak tukar kepada bentuk kecerunan. Y sama dengan MX tambah C. Am ni adalah AX tambah BY sama dengan C. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ni macam tadi, ni macam tadi. Yang ni je yang baru. Ni je yang baru tadi. Ni yang baru sekarang. Yang ni macam tadi. Jadi Y kena duduk sorang-sorang. 3 ni kena pindah. 3 ni positif. Jadi kita akan dapat pindahkan sebelah sama dengan positif jadi negatif 3X. 12 tambah 12. 4 pindahkan 4 negatif 3X tambah 12 per dengan 4. Kat sini kita akan dapat jawapan dia. Negatif 3X per 4 tambah 12 per 4. Jawapan dekat sini adalah negatif 3 per 4X tambah 12 bahagi 4. Berapa? Cikgu pun dah maghrib ni. Cikgu dah bela dah. Okey, kita dapat 3. Inilah persamaan pintasan dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey, sampai sini cikgu ajar. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadi tips dia dekat sini adalah samakan pembawah. Yang kita benda baru yang kamu belajar sekarang ni apa? Cara nak tukarkan daripada pintasan pergi kepada am. Yang ni nota dia cikgu bagi dekat sini. Samakan pembawah. Okey, ini cikgu bagi salin. Salin ambil gambar, salin kemas-kemas. Kamu punya nota mesti kena kemas daripada cikgu. Cikgu simpan tau semua nota cikgu. Cikgu simpan. Sebagai contoh, tak apa, kamu buat dulu. Nanti cikgu tunjuk nota-nota cikgu simpan. Okey, 1 minit cikgu bagi untuk salin. Okey, dah habis salin ke? Cikgu nak tunjuk pula daripada persamaan kecerunan ke persamaan am. Dah habis salin ke? Dah cikgu. Dah. Okey. Jadi nota yang kamu dapat dekat depan ni, kamu boleh guna untuk jawab B, C, D. Okey, jadi ni homework kita yang ni je lah. Ni homework kita. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar pula daripada persamaan kecerunan nak tukarkan kepada persamaan am. Ni benda paling senang. Ni benda paling senang. Okey, kenapa? Sekarang ni cikgu nak ajar kamu
cara nak tukarkan persamaan kecerunan, pergi kepada am. Ya. Okey, kecerunan adalah Y sama dengan MX tambah C. Am adalah AX tambah BY sama dengan C. Y sama dengan 2X tambah 6. Nak tukarkan kepada persamaan am macam mana? Irina, cikgu nak tanya Irina. Irina, macam mana cikgu nak tukarkan kepada persamaan am? Tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Okey, cikgu nak tanya Aulia. Aulia. Tukar kepada pintasan dulu kot. Ni, Rasanya lah. kecerunan pergi kepada am. Tak tahu? Tak tahu ke? Ubah X tu cikgu. Apa? Ubah Apa, ubah Azim? X tu. Ubah X macam mana? Ubah X daripada ke kanan ke kiri. Ya, macam tu sahaja. Jadi 2X ni positif, kita bawa pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif 2X tambah 1Y sama dengan 6. Siap? Aduh, Irdina, macam mana ni Irdina? Okey. Dah maghrib kot, dah maghrib. Aulia, nampak dah? Tengah proses cikgu. Tengah proses. Okey. Ini kan tengok tahu. Betul lah apa Hazim cakap tu, tengok tahu. Okey, ini kan Y sama dengan MX tambah C. Ini nilai Y dia, ini nilai M dia, ini X dia, ini C dia. Okey, sekarang nak tukarkan kepada am. AX tambah BY sama dengan C. Yang nak kena alihnya hanyalah 2X. Kita bawa dia pindah ke sebelah. 2X ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, nampak? Jelas? Jelas cikgu. Jelas. Okey, Irdina, jelas ke Irdina? Jelas cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini ada yang tanya cikgu, kenapa positif? Okey, ada yang tanya cikgu, ada kawan kamu tanya, kenapa 4 ni bila kita pindahkan ke sebelah dia tak jadi negatif? Ada soalan. Baguslah ada soalan boleh cikgu ulang. Okey. 4 kejap ni tadi. Okey, 4 dekat sini kamu kena faham yang cikgu buat proses dia, proses pertukaran dia adalah daripada darab dia jadi bahagi. Jadi kalau kamu buat positif pindah ke sebelah dia jadi negatif, salah. Dia boleh pilih salah satu je. Kamu tak boleh buat dua-dua sekaligus. Jangan buat dua-dua sekaligus. Kalau kamu nak pindahkan nombor sahaja, dia darab jadi bahagi. Tapi kalau kamu nak pindahkan 4Y, nombor dengan huruf, dia akan jadi positif jadi negatif. Cikgu harap menjawab. Cikgu harap siapa yang bertanya menjawab. Jadi kena faham. Bila dia jadi positif, bila dia jadi negatif. Siapa yang lemah tu, cikgu tunjuk kat depan. Cikgu tunjuk kat depan. Untuk siapa-siapa yang tak faham. 3X sama dengan 7. Okey, tengok ni. Ni cikgu buat 2 tambah 3X lah. Kalau cikgu nak, ni 2Y lah. Okey, kalau cikgu nak pindahkan 3. Tak nak lah. Kat sini. Sorry. Okey, kalau cikgu nak pindahkan, cikgu ambil contoh mudah. Cikgu ambil contoh mudah. Kalau cikgu nak pindahkan 3 sahaja, akan jadi 7/3. Okey, 3X sama dengan 7. Kalau cikgu nak pindahkan X sahaja, dia akan jadi 7/X. Kalau kamu alih salah satu, sama ada nombor. Ini contoh untuk nombor. Ini contoh untuk nombor. Dan huruf, ini contoh untuk huruf. Ambil salah satu, dia dalam keadaan darab jadi bahagi.
Okey. Kalau kamu nak pindahkan 3 sama dengan 7, kamu pindahkan dua-dua. Nombor tambah huruf. Nombor tambah huruf. 3 baru kamu fikir. 3 ni positif. Bila pindah ke sebelah dia akan jadi 7 negatif 3x. Itu perbezaan dia. Bila kamu pindahkan nombor sahaja, dia jadi darab jadi bahagi. Atau kamu pindah huruf sahaja, dia darab jadi bahagi. Tapi bila kamu pindahkan nombor dengan huruf, dia dalam keadaan positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Yang ini kena kukuhkan. Faham je tak cukup. Faham dan kukuhkan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Yang ni kena kukuhkan tau. Yang ni kena kukuhkan. Okey. Jadi cikgu harap jelas lah. Nanti cikgu akan snap ni. Ini sahaja homework kamu. Tapi kalau boleh, kamu kena boleh habis kelas malam ni, kamu habis kelas petang ni ataupun malam ni, dah malam kan? Kamu boleh keluarkan graf masing-masing. Boleh nampak dah graf dia macam mana. Setiap persamaan kamu dah boleh nampak dah graf dia macam mana. Barulah cun, barulah boleh jawab. Barulah mantap. Okey, macam mana? Cikgu nak dengarlah sikit. Kalau apa? Tengok tau. Cikgu takut ada yang kurang faham lagi. Last. Daripada persamaan kecerunan. Ni kan persamaan kecerunan. Cikgu tunjuk last tau. Dan nak habis dah masa. Ni Y sama dengan MX tambah C. Daripada persamaan kecerunan nak tukarkan kepada A. Pindahkan sahaja 3X tu ke sebelah. 3X negatif 3X tambah 1Y sama dengan negatif 2X. Jadi dekat sini AX tambah BY sama dengan C. Sebab itulah dekat sini dia kekal C. Kalau kamu nampak am ni, cikgu kenapa? Ni C cikgu. Inilah reason dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Okey, jadi simpan nota elok-elok. Simpan nota elok-elok. Cikgu pun simpan nota. Cikgu save semua yang cikgu ajar anak murid cikgu. Okey, contoh. Cikgu ajar kamu hari apa? Cikgu ajar kamu... Ini cikgu ajar kamu. Okey, locus kan? Okey, tengok. Ini semua adalah page locus. Cikgu save nota. Ni locus cikgu ajar kamu. Ingat lagi. Locus kita dah belajar hari tu. Okey, kalau hari lain. Okey, ni pun locus. Cikgu ajar bab locus. Kan? Locus dalam 2 dimensi yang awal-awal tu. Pergerakan pertama, lepas tu pergerakan kedua. Maksudnya dekat sini kalau kamu nampak yang cikgu scroll ni, ni semua nota cikgu. Ni nota cikgu. Nota yang mengajar. Nota mengajar. Jadi kenapa? Sebab cikgu boleh jadikan sebagai rujukan. Jadi nota kamu kena power daripada cikgu. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sekejap. Cikgu nak tengok. Cikgu nak screenshot. Okey, jadi masing-masing buka kamera sekejap. Okey. Bagilah Chan cikgu screenshot. Cikgu nak save. Okey, lagi. Ada lagi tak? Dah nak habis dah masa ni. Okey, cikgu. Okey, ada Afam. Okey, jadi senyum sikit. 1, mana Syifa? 1, 2, 3. Okey semua, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Minta maaf salah silap daripada cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, WhatsApp je cikgu. Okey, selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama. Okey. Rumah blackout. Okey, Syifa. Terima kasih cikgu. Okey, tak apa. Okey dah maghrib